untuk menu yang kedua, saya akan buat menu berasaskan ikan, iaitu kita punya ikan asam rebus. Yang ini memang paling senang dan dia dikategorikan macam apa, menu orang berpantang lah. Waktu orang rumah saya berpantang, inilah dia antara menu yang saya buatkan. Okey, jadi apa yang kita perlukan ada dekat depan ni adalah semestinya kita punya ikan. Dan ikan yang saya pakai ni adalah ikan kembung. Okey, kita dah bersih dia, kita dah buang perut dia semua. Dan seterusnya kita perlukan sedikit asam. Okey, yang ni saya pakai asam jawa lah. Kalau tak ada boleh pakai asam keping. Kalau tak ada juga boleh gantikan dengan lemon. Yang paling penting kena ada masam sikit lah. Seterusnya untuk sayur dia, saya ada masukkan lobak merah sedikit, bawang merah separuh. Okey, saya ada juga sedikit cili padi. Okey, sebab saya memang suka pedas. Dan bawang putih. Seterusnya kita punya serai. Nampak? Ini saja bahan-bahan yang kita perlukan lah. Okey, jadi sekarang untuk langkah yang pertama, saya akan potongkan bahan-bahan yang saya nak tumis dekat dalam saya punya kuali ni. Sebelum tu saya rasa baik saya panaskan minyak sedikit. Okay. Baiklah, dan sementara nak tunggu minyak panas ni, saya akan potong kita punya serai. Okay. Dan serai ni saya akan titik dia lah. Maksudnya titik ni kalau bahasa lama tu sebenarnya adalah kita ketuk dia. Cara dia saya akan pakai, kalau ada pisau biasa boleh pakai, kita pakai belakang ni dan kita ketuk sikit. Bagi dia pecah macam ni. Sebab bila dia pecah macam ni, dia jadi aroma lah, sedap lah, bau macam minyak wangi pun ada. Okay, saya akan ketuk lagi satu ni. Alright, dan seterusnya saya akan potong sedikit bawang putih. Rasa pakai dalam, sebab ada 2 ekor ikan, saya rasa pakai 2 ulas bawang putih pun cantik ni kan. Okay, 1, seterusnya 2. Macam tu je. Potong sahaja. Kalau rasa macam nak kisar pun boleh. Kalau tak ada tu tumbuk pun boleh lah. Saya batu lesung ada je kat belakang ni, tapi saya lagi suka kita potong lah. Dan seterusnya saya akan potong juga kita punya bawang merah. Okay, semuanya kita potong nipis-nipis. Halus-halus je kita potong. Satu, sebab apa saya potong nipis ni, sebenarnya dia nak bagi proses masak tu cepat lah. Dan dia nak bagi garing tu lebih cepat. Okey, sekarang kuali dah panas. Masukkan minyak sedikit. Okay, cukup. Tapi tak apa, sementara nak tunggu ni, tunggu minyak pula panas. Dan saya akan potong kita punya cili padi. Okey, pakai 4 ni cukup lah kan. Saya suka dia pedas-pedas sikit. Dan sekarang ni saya akan masukkan bahan-bahan ni. Kita akan tumis dia sekali. Masukkan terus. Tu menunjukkan kuali kita dah panas. Dan sekarang ni kita gaulkan sahaja. Bagi dia naik bau macam ni kan. Dah boleh lihat sendiri bawang ni dia dah garing macam ni. Saya akan buat kita punya air asam ni. Okey. Biasalah ni, ini cara biasalah ni. Kalau rasa macam tak nak masuk air kat dalam ni, boleh je masuk terus asam kat dalam ni. Tapi kalau boleh elakkan daripada ambil biji dia tu. Itulah sebabnya kenapa kita kena bancuh dia dekat dalam mangkuk yang asing macam ni. Gaulkan je. Sebenarnya untuk air asam macam ni sedap juga ni kalau kita buat. Ni kalau buat jus. Anda bayangkan kalau buat air minuman bulan puasa ni kan. Ini memang sedap. Ini sebenarnya kalau macam artis-artis saya dengar, dia nak jaga suara, minum air asam. Tapi saya tak tahulah jadi ketaan. Tapi yang saya tahu air asam ni kalau kita minum sejuk-sejuk sedap juga. Okey, dan sekarang saya akan masukkan dia punya air ni yang kita dah bancuh tadi. Okey. Dan saya akan masukkan seterusnya kita punya air kat dalam ni. Okay. Agak untuk 2 ekor ikan ni. Biarkan dia mendidih sekejap. Sementara tunggu dia didih ni, saya akan masukkan kita punya lobak merah. Ni paling senang ni. Ini macam kedai-kedai tom yum ni semua pakai macam ni. Okay, dan anda boleh lihat sendiri, saya potong ni nipis, tak terlampau tebal sangat. Sebab ikan ni sebenarnya dia hanya perlukan masa lebih kurang dalam 2 ke 3 minit sahaja untuk dimasak. Jadi kalau kita punya lobak merah ni tebal, sekarang ikan tu dah masak, lobak merah ni dia belum masak sangat lagi. Sekarang saya akan masukkan kita punya lobak merah. Kita bagi dia gaul sikit. Macam ni nampak. Bau dia tu memang dah ada. Bau-bau masam ni sebenarnya dia menaikkan selera tau. Sebelum kita nak mula makan tu kan, kalau anda mulakan makan dengan benda yang masam ataupun benda yang manis, itu dia akan membangkitkan rasa selera kita untuk makan lagi menu-menu yang lain pula. Baik, sekarang dia dah mendidih. Kita boleh masukkan ikan kembung yang kaya dengan vitamin ni. Okey, masukkan terus kat dalam ni. Nampak biasa lah ikan ni, tapi sebenarnya dia punya khasiat ni adalah lebih tinggi berbanding dengan ikan-ikan mahal yang ada dekat luar sana. Bandingkan salmon dengan ikan kembung ni lagi banyak vitamin daripada ikan salmon tu sendiri. Dan sekarang ni kita biarkan dia masak sekejap lah. Okey, saya tak ada nak terlampau kacau dia sangat. Sebab saya nak biarkan dia masak dahulu separuh ataupun masak di sebelah satu bahagian.
Kemudian bila dia dah masak lebih kurang dalam seminit setengah, saya terbalikkan dia. Lagi seminit setengah, kemudian dah cukup 3 minit, ikan ni dah siap. Kita tunggulah sekejap bagi dia masak sebelah dahulu. Jadi inilah dia hasilnya. Bila saya dah biarkan ikan ni dia masak sebelah lebih kurang dalam seminit setengah, kemudian saya akan terbalikkan dia. Terbalikkan dia. Nampak tak tu? Macam mana nak tahu ikan ni dah masak? Yang ini dah masak. Nampak dia dah mula jadi putih sedikit. Jadi yang ini belum masak. Maksudnya mata dia ni dah putih, ikan tu memang dah masak lah. Jadi sekarang saya akan terbalikkan seekor lagi. Sedap ni. Ini makan macam ni kan, hirup-hirup sup untuk orang-orang diet. Ini antara menu yang sesuai lah. Selain daripada ikan, sebenarnya ada juga yang saya tengok orang buat menggunakan daging. Tapi saya tak tahulah rasa dia macam mana. Tapi yang pastinya daging tu dia kena hiris nipis-nipis, baru kita boleh masukkan dekat dalam ni. Okey, sekarang ni saya tunggu ikan ni masak dan sementara nak tunggu dia masak, season sikit. Ataupun kita letak dia perasa sikit, iaitu garam saja. Okay, saya jaranglah ataupun tak menggunakan sangat sebenarnya perenca-perenca apa yang penyedap-penyedap ni, sebab bagi saya sebenarnya sedap ni datang daripada teknik masakan kita dan juga makanan ataupun bahan-bahan yang kita campur kat dalam ni, itu sudah memadai dah. Okey, gaul sikit. Kalau rasa macam ni kan, dia dah mula kering sikit, tak ada masalah. Saya akan tambah je air, nampak? Tu kadang-kadang mungkin ada orang macam ada panik lah. Dia cakap, ish, apa ni dah buat tadi, terlebih ke kan? Tengah buat kerja lain ke, terlayan drama ke, tiba-tiba dia dah kering, tak ada masalah. Tambah je air sedikit lagi. Dan sekarang ni saya dah boleh hidangkan kat dalam kita punya mangkuk hidangan. Kita angkat ni, dan yang pertama sekali apa yang saya nak buat adalah saya tutup api dan kita akan angkat ikan ni dahulu lah. Masuk ikan dalam ni. Satu. Dan untuk kuah dia, kita curahkan sahaja di atas ikan ni. Puasa. Tapi inilah dia yang anda boleh buat dekat rumah. Dah pun siap hidangan saya yang kedua, yang begitu mudah untuk anda cuba buat dekat rumah, iaitu saya punya ikan asam rebus. Jangan lupa cuba.